Bagaimanakah berlakunya perubahan daripada akidah Tauhid kepada akidah Trinity dalam agama Kristian? Sebelum ini telah pun kita banyak bincangkan dalam video-video yang lepas bahawa dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa AS adalah mengajak manusia kepada beriman pada Tuhan yang Esa. Banyak dalil-dalil di dalam Bible itu sendiri yang menyatakan bahawa Tuhan adalah Maha Esa. Bahkan dalam John chapter yang ke-17 ayat yang ketiga menyatakan bahawa the eternal life means knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ whom you sent. Kehidupan yang kekal abadi ialah dengan mengenali kamu, wahai Tuhanku, satu-satunya Tuhan yang Esa, dan mengenali Jesus Christ, Tuhan yang kamu, Rasul yang kamu utuskan. Ada banyak ayat-ayat dalam Bible yang juga turut menjelaskan bahawa Tuhan Maha Esa. Dan inilah akidah yang dibawa oleh Nabi Isa AS ataupun Jesus, ikut pandangan orang Kristian, ataupun nama yang dipanggil oleh orang Kristian, Jesus, mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Selepas perginya Nabi Isa daripada masyarakat orang ramai, pengikut-pengikut beliau, pengikut baginda terus memperjuangkan akidah Tauhid. Namun demikian, datangnya seorang yang bernama Paul yang telah menyelewengkan akidah ini yang akhirnya menjadi penyebab kepada fahaman akidah Trinity. Kita telah jelaskan dahulu sebelum ini tentang bagaimana peristiwa dakwaan Paul bertemu dengan Jesus, di mana Jesus melantik beliau sebagai Rasul, hinggalah akhirnya Paul mendakwa Jesus adalah Tuhan. Seorang pemimpin Kristian yang bernama Arius, yang merupakan ketua gereja di Alexandria, Mesir, beliau asalnya berasal daripada Libya, lahir pada tahun 256 dan meninggal dunia pada tahun 336. Beliau membawa gerakan yang dipanggil gerakan Arianism. Masyarakat menamakan gerakan ini dengan gerakan Arianism, iaitu mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS, berpegang kepada akidah Tauhid, yang menyatakan bahawa Jesus bukan Tuhan. Jesus adalah Rasul yang diutuskan oleh Tuhan kepada manusia. Asas akidah yang dibawa oleh Arius adalah untuk mengajak manusia kembali kepada ajaran Bible, kembali pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS, kembali ajaran yang dibawa oleh para Rasul sebelum Nabi Isa AS, yang menyatakan bahawa Tuhan Maha Esa. Pada masa yang sama, ada seorang yang bernama Athanasius yang mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai, membawa ajaran yang dikembangkan oleh Paul yang menyatakan bahawa Jesus adalah Tuhan. Konsep divinity of Jesus, Jesus sebagai Tuhan yang telah melantik beliau sebagai Rasul, melantik Paul sebagai Rasul. So Athanasius mengembangkan pemikiran dakwah, idea yang dibawa oleh Paul yang menyatakan bahawa Jesus adalah Tuhan. Berlakulah pertembungan di sini di antara fahaman Arianism, Arius, yang menyatakan bahawa Tuhan Maha Esa, Jesus adalah manusia, dan akidah yang dibawa oleh Athanasius yang mengambil ajaran Saint Paul di mana Jesus adalah Tuhan, dan akhirnya membawa konsep Trinity, the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but they are not three God, they are one God. Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tetapi mereka bukan tiga Tuhan, mereka adalah satu Tuhan. Berlakulah pertembungan di antara dua kelompok ini dengan membawa percanggahan yang cukup jelas. Satu kelompok mengajak akidah Tauhid, satu kelompok mengajak akidah Trinity. Satu kelompok menyatakan Jesus adalah manusia, satu kelompok menyatakan Jesus adalah Tuhan. Satu kelompok menyatakan bahawa hanyalah Tuhan the Father, Tuhan yang Maha Esa. Satu kelompok lagi menyatakan bahawa konsep Trinity itulah konsep yang dipegang. Di kala itu, Palestin di bawah pemerintahan kerajaan Rom,
dan kerajaan Rom ketika itu di bawah pimpinan Konstantin. Dan pertembungan ini terus berluasa hinggalah akhirnya Konstantin mengadakan satu konsel yang besar, yang paling besar dalam sejarah, yang paling penting dalam sejarah agama Kristian. Satu muktamar penting dalam sejarah agama Kristian yang dipanggil The Council of Nicaea pada tahun 325 Masihi. Dan Nicaea sekarang berada di Iznik, Turki, di mana di Iznik, Turki inilah konsel ataupun muktamar pertama berlakunya dalam sejarah agama Kristian. Konstantin tidak mahu melihat rakyat di bawahnya bertelagah dalam konsep ketuhanan. Walaupun Konstantin tidak beragama Kristian, beliau melihat penganut agama Kristian bertelagah antara satu sama sendiri. Lalu beliau mengambil inisiatif untuk menyatukan mereka agar tidak bertembung di antara kelompok Tauhid dengan kelompok Trinity. Di antara kelompok yang menyembah Tuhan yang Esa kepada kelompok yang meyakini Tritunggal, 3 dalam 1. Konstantin telah pun memanggil ramai pemimpin Kristian seluruh dunia, berjumlah lebih kurang 376 bishop seluruh dunia yang hadir dalam muktamar ini untuk membincangkan apakah sebenarnya akidah yang perlu dipegang oleh penganut agama Kristian, sama ada akidah Trinity maupun akidah Tauhid. Kelompok Arius datang, kelompok Athanasius datang. Dengan jumlah keseluruhan mereka ialah 376 bishop keseluruhannya. Dan mereka membawa Injil yang berbeza-beza ataupun gospel yang berbeza-beza. Di kala itu ada lebih 70 gospel yang dibawa ke muktamar ini. Arius sendiri ada menulis beberapa tulisan penegasan tentang Jesus adalah manusia dan Tuhan Maha Esa. Namun setelah dia lakukan perbincangan dalam konferensi ini, didapati majoriti penganut agama Kristian, pemimpin Kristian, bishop-bishop setuju bahawa akidah yang benar adalah akidah Trinity, akidah Tauhid. Majoriti bishop mengakui akidah yang benar mengikut ajaran Bible adalah akidah Tauhid. Namun demikian, Konstantin, seorang yang tidak beragama Kristian tetapi menjadi host dalam muktamar ini. Cuba tuan-tuan bayangkan, orang yang bukan Islam boleh menjadi host suatu muktamar bagi menyelesaikan masalah umat Islam. Bukankah satu benda yang pelik? Inilah yang berlaku dalam conference ini, di mana hostnya adalah Konstantin yang berfahaman dengan fahaman paganism, yang juga percaya pada konsep Trinity, the Father is God, the Son is God, the Mother is God. Jadi Konstantin mahukan rakyatnya berpegang pada akidah yang sama dengan akidah negara, iaitu akidah Trinity. Jadi Konstantin memaksa para bishop ketika itu untuk menerima akidah Trinity sebagai akidah rasmi bagi masyarakat ataupun penganut agama Kristian. Walaupun akidah Trinity tidak lagi solid dibincangkan secara detail dalam konferensi ini, dalam muktamar ini, tetapi penegasan Jesus sebagai Tuhan ataupun divinity of Jesus, akhirnya terbentuklah akidah Trinity, di mana Tuhan the Father, Tuhan the Son, dan Tuhan Roh Kudus. Jadi Conference of Nicaea pada 325 Masihi ini telah menjadi penyebab tercetusnya fahaman Trinity yang menjadi akidah rasmi bagi penganut agama Kristian. Dan selepas konferensi ini, penganut-penganut agama Kristian yang mengikut ajaran ataupun aliran yang dibawa oleh Arius mendapat tekanan daripada pihak pemerintah, di mana pihak pemerintah menerima hanya 4 Injil sahaja, iaitu Matthew, Mark, Luke, dan John. Selebihnya Injil perlu dibinasakan. Antara yang mungkin biasa tuan-tuan dengar ialah Injil Barnaba. Injil Barnaba yang baru ditemui dan sekarang ada di Turki. Dan Injil-Injil yang lain turut dibinasakan. Sesiapa sahaja yang memiliki Injil-Injil selain 4 ini, Matthew, Mark, Luke, dan John, boleh dijatuhkan hukum bunuh.
Bahkan mereka yang memiliki tulisan-tulisan yang ditulis oleh harus juga berhadapan dengan hukum bunuh. Dan tekanan diberikan kepada mereka yang berpegang pada akidah tauhid dan dianggap bahawa akidah tauhid ini adalah akidah yang menyeleweng dalam ajaran agama Kristian. Maka selepas Council of Nicaea 325 Masihi ini, ada lagi konsel-konsel yang lain bagi membentuk doktrin Trinity dengan lebih solid, tetapi bermula pada 325 Masihi, The Council of Nicaea ini telah memutuskan tentang sifat ketuhanan Yesus yang akhirnya menjadikan akidah Trinity sebagai akidah rasmi bagi agama Kristian. Di sinilah gambaran yang saya tekankan di sini, bagaimana Council of Nicaea yang menjadi pencetus utama menjadikan akidah Trinity sebagai akidah rasmi bagi agama Kristian. Walaupun selepas itu terdapat gerakan-gerakan yang menentang akidah Trinity, di mana gerakan yang dibawa oleh kelompok Arius dan juga mereka yang berpegang pada akidah tauhid ini akhirnya berkembang seluruh dunia dengan membawa fahaman akidah tauhid. Mereka diberi gelaran dengan nama-nama yang berbeza. Ada yang dipanggil sebagai Arianism, Mormon, Kristian Yahudi, pelajar Bible, Unitarianism, penyaksian Jehovah. Ini semua adalah kelompok-kelompok tauhid yang menyatakan bahawa Jesus adalah manusia. Tuhan, the Father adalah Tuhan yang Maha Esa. Namun demikian, seluruh dunia ketika itu tekanan diberikan kepada mereka yang berpegang kepada akidah tauhid dan ramai di kalangan mereka yang dijatuhkan hukum bunuh. Bahkan ada di kalangan mereka yang menyatakan bahawa the number of Christian being killed by the Christian, bilangan orang Kristian yang dibunuh oleh orang Kristian dalam polemik akidah ini more than the number of Christian being killed by the Muslim during the crusade. Lebih ramai daripada bilangan orang Kristian yang mati di tangan umat Islam sepanjang peperangan salib. Jadi, Council of Nicaea yang akhirnya membentuk akidah Trinity dan menjadi pegangan masyarakat ataupun penganut agama Kristian yang ada sekarang. Jadi, akidah Trinity telah pun menjadi akidah rasmi bagi masyarakat ataupun penganut agama Kristian semenjak seawal The Council of Nicaea pada tahun 325 Masihi, dan bermula pada sinilah akidah Trinity, akidah tauhid dalam agama Kristian terus dipinggirkan, bahkan akidah Trinity menjadi akidah rasmi bagi penganut agama Kristian.